Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama diberi tanpa dipinta, Putra Daniel Akasha bin Muhammad Syamsukri. Pada hari ini, saya merupakan wakil bagi kumpulan Keluang Men yang akan membincangkan tentang topik keselamatan dalam rekreasi. Berikut merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Hafiz, Adib, Marsha, Alia, Aisyah, Mina, Nelly, Nadira dan saya sendiri, Putra Daniel. Baiklah, sebelum itu saya ingin menerangkan sedikit sebanyak tentang pengenalan bagi rekreasi. Seperti yang kita tahu, rekreasi merupakan satu kegiatan yang menyeronokkan yang dapat mengembalikan kesihatan serta melapangkan fikiran kita, seperti beristirahat dan menghiburkan hati. Akan tetapi, setiap individu perlu mengambil cakna tentang keselamatan bagi rekreasi. Walaupun rekreasi ini merupakan satu kegiatan yang tidak lasak ataupun adventure, kerana Persis mengatakan bahawa malang tidak berbau. Berikut merupakan objektif ataupun tujuan keselamatan dalam rekreasi. Di sini saya dapat mengemukakan 3 isi bagi objektif ini. Yang pertama, untuk mengurangkan risiko ketika melakukan aktiviti bagi mencegah kecederaan bertambah lagi teruk. Dan yang terakhir, untuk membantu pemulihan mangsa yang tercedera. Berikut merupakan langkah-langkah mencegah risiko kemalangan, iaitu terbahagi kepada 5 bahagian. Yang pertama, pakai pakaian sukan yang bersesuaian. Yang kedua, peralatan sukan yang sesuai. Yang ketiga, menggunakan alat pelindung. Yang keempat, panaskan badan sebelum bersukan. Yang seterusnya ialah memastikan kawasan yang dipilih sesuai. Baiklah, bagi isi yang pertama ialah pakai pakaian sukan yang bersesuaian, iaitu pakai mengikut saiz yang sesuai dan membenarkan penjejatan perlu berlaku, bukan kita mengikut trend ataupun fashion semata-mata. Seterusnya ialah mudah untuk membuat sebarang pergerakan ataupun flexibility. Seperti gambar berikut, dapat kita lihat pakaian yang sesuai dan pakaian yang tidak sesuai. Baiklah, bagi isi yang seterusnya ialah peralatan sukan yang termasuk di dalam industri sukan. Peralatan sukan mestilah mengikut 3 aspek, iaitu umur, saiz badan seseorang dan kekuatan seseorang. Akan tetapi, nasihat yang dapat saya berikan di sini ialah lebih baik untuk kita menggunakan sesuatu peralatan bawah pemantauan coach ataupun orang yang lebih profesional terhadap sesuatu peralatan untuk mengurangkan sebarang kecederaan. Baiklah, bagi isi yang seterusnya ialah menggunakan alat pelindung. Seperti yang sedia maklum, setiap alat pelindung mempunyai fungsi yang tersendiri terhadap sesuatu kecederaan. Sebagai contoh, pemakaian helmet ketika bermain basikal. Walaupun itu dipandang enteng bagi setiap masyarakat, akan tetapi itu merupakan langkah awal untuk kita mengelakkan diri daripada kecederaan. Bagi isi seterusnya ialah panaskan badan sebelum bersukan. Perkara ini sudah menjadi normal ataupun biasa kepada setiap individu sebelum kita bersukan. Hal ini dapat merangsang penambahan oksigen di dalam tubuh dan mengaktifkan pengeluaran hormon seperti acidic. Yang seterusnya ialah membantu dalam proses penyaluran tenaga ke bahagian otot yang terdiri daripada 3, tenaga anaerobik laktik, tenaga anaerobik alaktik dan tenaga aerobik. Dan seterusnya dapat mengelakkan kecederaan, mengelakkan kekejangan otot serta mengurangkan kesakitan selepas bersukan. Dan terakhir, membantu kita untuk lebih tenang dan fokus ketika melakukan bersukan. Bagi isi yang terakhir ialah memastikan kawasan yang dipilih sesuai daripada segi ruang yang besar, selamat dan bersih supaya tidak mendatangkan risiko bagi kecederaan. Persekitaran yang bersih dan selamat membolehkan seseorang melakukan aktiviti dengan bebas. Jadi saya akan meneruskan dengan menerangkan tentang apakah maksud kecederaan, tindakan kecemasan serta teknik batu mulia. Mula-mula sekali kita kena tahu apakah itu maksud kecederaan. Kecederaan merujuk kepada keadaan mangsa yang tidak stabil, sama ada dari segi mental, emosi maupun fizikal akibat berlaku sesuatu. Kecederaan terbahagi kepada 2 jenis kecederaan, iaitu kecederaan akut dan kecederaan kronik. Kecederaan akut berlaku semasa di dalam aktiviti sukan seperti kecederaan pada kulali, sakit belakang dan patah tulang sendi. Manakala kecederaan kronik berlaku setelah selesai bermain satu sukan ataupun setelah selesai berlatih untuk satu tempoh yang lama seperti kebengkakan. Jadi untuk kita senang faham, jenis-jenis kecederaan ada 2, iaitu kecederaan akut dan kronik. Akut ialah kecederaan semasa sedang bermain sesuatu sukan atau permainan, manakala kronik adalah kecederaan selepas kita selesai bermain sesuatu sukan ataupun permainan. Seperti kita boleh lihat dalam slide, terdapat beberapa contoh gambar. Di atas kiri ialah kecederaan pada kulali, iaitu salah satu daripada kecederaan akut. Kemudian ada sakit belakang dan juga patah tulang sendi. Kemudian bagi kecederaan kronik pula, kita ada contoh gambar kebengkakan, iaitu kecederaan setelah selesai berlatih atau bermain sesuatu sukan. Seterusnya saya akan menerangkan tentang tindakan kecemasan. Mula sekali kita perlu tahu apakah itu tindakan kecemasan. Tindakan kecemasan merupakan langkah awal yang
perlu diambil sebelum melakukan sebarang tindakan pertolongan dan bantu mula. Sebelum memberikan sentuhan bantuan kepada mangsa, sebarang bahaya yang mungkin mendatangkan kecederaan lanjut mestilah dianalisis terlebih dahulu. Ini bagi mengelakkan berlakunya perkara-perkara yang boleh mengakibatkan kecederaan yang lebih teruk pada mangsa. Antara langkah utama menilai tahap kecederaan mangsa adalah yang pertama, menilai tahap kesedaran mangsa. Kita haruslah menilai terlebih dahulu tahap kesedaran mangsa sama ada mangsa separa sedar ataupun pengsan sepenuhnya. Kemudian kita juga perlu membuka salur udara mangsa. Ini membolehkan supaya mangsa boleh bernafas. Seterusnya kita juga perlu memeriksa keupayaan pernafasan mangsa. Kita perlu melihat sama ada mangsa boleh bernafas ataupun tidak. Kemudian kita juga perlu memeriksa denyutan nadi mangsa. Akhir sekali, sekiranya keadaan mangsa mengizinkan untuk diberikan pertolongan cemas dan bantu mula, sila rawat kecederaan tersebut dan dapatkan bantuan pakar yang segera. Seterusnya saya akan menerangkan tentang teknik bantu mula. Apakah itu teknik bantu mula? Bantu mula ialah rawatan atau bantuan awal yang diberikan kepada mangsa atau atlet yang tercedera atau mengalami kemalangan di tempat kejadian sebelum menerima rawatan selanjutnya. Pelbagai teknik bantu mula telah diperkenalkan dalam dunia perubatan bagi mengurangkan risiko kecederaan. Antaranya adalah pengubatan, pembalutan, bandage, pembalut dan pembalut segitiga. Teknik pemubatan dan pembalutan adalah teknik yang digunakan untuk menutup luka dan melindungi bahagian tubuh yang cedera dari gerakan dan geseran, serta bagi mengatasi perdarahan dan mengurangi bengkak. Prinsip-prinsip pemubatan atau pembalutan adalah pembalutan harus rapat, rapi, jangan terlalu erat dan jangan terlalu longgar. Ini bagi memastikan darah boleh mengalir. Jika terlalu ketat, kebarangkalian darah untuk tidak mengalir itu tinggi. Selain itu, sebelum kita melakukan kerja-kerja pemubatan dan pembalutan, kita haruslah terlebih dahulu membersihkan tangan dengan sabun sebelum melakukan kerja-kerja membalut luka. Kita juga perlu memastikan menggunakan sarung tangan luka. Kita juga perlu membersihkan luka sebelum melakukan pembalutan. Kemudian kita juga perlu menentukan saiz pembalut yang sesuai untuk melindungi luka. Saiz mestilah sesuai. Jika luka itu kecil, kita mestilah menggunakan pembalut yang kecil. Jika luka itu besar, kita mestilah menggunakan pembalut yang besar bersesuaian dengan keadaan semasa. Selain itu, kita juga perlu menetapkan serta mengemaskan bahalutan di bahagian buku setelah selesai membalut. Ini bagi memastikan kita buku balut itu kemas dan tidak mudah tercampur. Seperti itu boleh tengok dalam slide, ada contoh gambar di atas kiri saya ada pemubatan dan pembalutan. Kemudian ada contoh penggunaan bandage serta pembalut segitiga. Pembalut segitiga ni kebiasaannya digunakan bagi mangsa yang mengalami patah tulang ataupun sendinya patah sendi. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Hafiz atas perkongsian sebentar tadi. Baiklah, marilah kita mengalihkan pandangan kepada isi yang terakhir, iaitu pertolongan cemas. Apakah itu pertolongan cemas? Pertolongan cemas merupakan satu bantuan awal ataupun rawatan kecemasan sebelum dihantar ke hospital ataupun orang yang bertauliah. Sebelum memberikan bantuan kepada bangsa, pastikan keselamatan kendiri anda terjamin dan peka dengan keadaan sekeliling. Sebagai contoh keadaan yang boleh saya berikan ialah mangsa terkena dengan rejatan elektrik. Terdapat 4 objektif ataupun tujuan bagi pertolongan cemas. Yang pertama, untuk menyelamatkan nyawa mangsa. Yang kedua, untuk mencegah lebih teruk kepada mangsa. Yang ketiga, mendapat bantuan perubatan. Dan yang keempat, balutan. Menyelamatkan mangsa mempunyai pelbagai cara, termasuklah RICE, TOTEPS, DRABC dan prinsip pembalutan. Akan tetapi, DRABC menjadi topik utama yang akan kita bincangkan di sini. Prinsip ini menggabungkan kemahiran menganalisis risiko dan situasi semasa mangsa. Seperti yang anda lihat, huraian bagi DRABC ialah danger, response, airway, breathing dan circulation. Bagi huraian D ataupun danger, pastikan keadaan selamat untuk bertindak sebagai penyelamat. Bagi R, respond, periksa tindak balas mangsa dengan goncangkan sedikit badannya seperti, "Hello sir, are you okay?" Bagi A, airway, memeriksa saluran pernafasan mangsa jika mempunyai apa-apa rintangan yang menyukarkan oksigen masuk ke dalam mulut ataupun hidung. Seterusnya ialah breathing, memeriksa breathing ataupun pernafasan mangsa dalam keadaan lebih baik ataupun tidak. Jika tidak, lakukan 5 bantuan pernafasan mulut ke mulut, iaitu CPR. Seterusnya ialah circulation, iaitu memeriksa peredaran udara mangsa. Jika mangsa sudah bernafas, periksa ataupun perhatikan tanda-tanda pendarahan teruk yang terdapat pada mangsa. Sekian sahaja daripada kami, Hafiz dan Putra. Sekian, terima kasih.